So kita akan go through soalan matematik tambahan. Ni kertas Johor paper 1 lah at maths. Okay. Satu, function g is represented by gx sama dengan ax tolak b. So fungsi g ni gx sama dengan ax tolak b. Dia kata a dengan b constant ataupun pemalar lah. Dia kata given the image of negative 3 is negative 21. Dia kata image kepada negative 3 ni ialah negative 21. So maksudnya negative 3 ni ialah objek. Ini ialah image kepada objek. Kalau kita buat macam ni, kita tahu dalam ni ialah objek. So kiranya x ialah objek, gx ialah image. Okay. Jadi kita tahu g negatif 3 sama dengan negatif 21. Okay, ni yang dia beritahu lah. And the object of 4 is 2. Dia kata objek kepada 4 ialah 2. Bila dia kata objek kepada 4, 4 ni mestilah image. Bila 4 ni image, maksudnya gx ni sama dengan 4. So kita tahu gx sama dengan 4 di mana x dia ialah 2. Sebab dia kata objek kepada 4 ialah 2. Jadi 4 ni image, 2 ni objek. So dah 2. G 2 sama dengan 4. Tentukan nilai A dan nilai B. So kita boleh ganti. Kita ada gx sama dengan ax tolak b. Betul? G negatif 3 sama dengan, bila x tukar negatif 3, sini pun tukar negatif 3 tolak b sama dengan, sini ialah negatif 21. Jadi ganti negatif 3a tolak b sama dengan negatif 21. Ni yang pertama lah. Okay, lepas tu G2 sama dengan 4. So G2 gantikan dalam ni, X ni jadi 2. So jadi A2 tolak B sama dengan 4. Ataupun 2A tolak B sama dengan 4. So boleh buat persamaan serentak. Negatif 3A tolak B sama dengan negatif 21. 2A tolak B sama dengan 4. Kita boleh hapuskan B. Cara dia kita tolak. Kenapa? Negatif B tolak negatif B sama dengan negatif B tambah B dapat kosong. So tu yang kita nak. Kita nak tolak. So tolak ni kita boleh pilih atas tolak bawah boleh, bawah tolak atas boleh. Yang mana senang. Tapi saya nak buat bawah tolak atas. Kenapa? Sebab atas ni negatif. Kalau 2A tolak 3A sama dengan 2A tambah 3A dapat 5A. Okay, automatik B dah hilang. 4 tolak negatif 21 sama dengan 4 tambah 21, 25. A sama dengan 25 bahagi 5 sama dengan 5. Jadi A dapat 5. Jadi B ni boleh guna mana-mana 1 atau 2. Contoh kalau saya guna 2, 2A tolak B sama dengan 4. B sama dengan, tukar tempat, 2A tolak 4 sama dengan 2, 5 tolak 4. 10 tolak 4 kita dapat 6. Jadi dia nak nilai A dengan B tadi. A sama dengan 5, B sama dengan 6. Okey, B, cari objek yang dipetakan kepada diri sendiri di bawah fungsi G. So, map into itself maksudnya objek dengan image dia sama. Sebab itulah dia kata diri sendiri. Sekarang tadi GX sama dengan AX tolak B, betul? Jadi, kita dah tahu A kita 5, 5X tolak B kita ialah 6. Jadi sekarang dipetakan kepada diri sendiri. Objek sama dengan image. Kalau tengok objek kita ni X. Jadi image kita ni pun X. So dia 5X tolak 6 sama dengan X. Kita pindah X kat sini, 6 dekat sini. Bila pindah sini jadi 4X sama dengan 6. X sama dengan 6 bahagi 4. Kita dapat 3/2. 2, rajah 2 menunjukkan graf bagi GX. Okey, ini graf bagi GX untuk daripada 3/4 sampai 3. Okey, dia kata HX ialah image bagi GX di bawah pantulan. Jadi ini ialah image di bawah pantulan. Bila pantulan maksudnya kita patah balik. Okey, kita patah balik. Okey, dia kata cari fungsi HX. Jadi HX ni bila patah balik maksudnya dia adalah inverse matrix. Ataupun songsanglah inverse matrix. So kena cari inverse matrix GX. Macam mana nak cari?
G negatif 1X. G negatif 1X sama dengan HX. Okay. So, kita ada GX. GX sama dengan 4X tolak 3. Cara cari inverse matrix ataupun fungsi songsang ni, kita ambil semua ni, kita samakan dengan Y. Lepas tu, kita cari X. Okay. Nak buat songsang ni, inverse ni, kita samakan dengan Y. Lepas tu kita cari kita punya X. Okay, so sekarang macam ni, kita pindahkan punca kuasa 2 ni. 4X tolak 3 sama dengan Y kuasa 2. Kita nak cari X kan? 4X sama dengan Y kuasa 2 tambah 3. X sama dengan Y kuasa 2 tambah 3 per 4. Sekarang kita dah jumpa X. Kalau kita tengok ni dalam Y. So, ni sebenarnya G negatif 1Y. Y kuasa 2 tambah 3 per 4. Yang kita nak G inverse X. Jadi, kalau dalam ni Y ni tukar X, sini pun automatik semua Y akan tukar jadi X lah. G negatif 1X sama dengan X kuasa 2 tambah 3 per 4. Soalan nak H. Jadi, HX sama dengan G negatif 1X. Jadi, HX sama dengan X kuasa 2 tambah 3 per 4. B, domain bagi fungsi H. Jadi sekarang ni kita punya H. Yang dia bagi kat sini, X ni antara 3 per 4 sampai 3 untuk GX. Jadi kita tahu HX ni ialah songsangan daripada GX. Ataupun pantulan. Jadi 3 per 4 sampai 3 ni ialah HX. Sekarang kita nak cari domain iaitu X. So, kita samakan benda ni dengan nilai dia. Jadi, X kuasa 2 tambah 3 per 4 sama dengan 3 per 4. Okey, boleh buang. So, X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 3. 3 pindah belakang, jadi tolak 3. X kuasa 2 sama dengan 3, tolak 3 sama dengan 0. X sama dengan 0. Okey, kalau yang belakang ni, X kuasa 2 tambah 3 per 4 sama dengan 3. Bawa pergi tepi. X kuasa 2 tambah 3 sama dengan 12. X kuasa 2 sama dengan pindah belakang. 12 tolak 3 dapat 9. X sama dengan punca kuasa 2, 9. Okey, patutnya dapat positif 3 dengan 3. Betul tak? Negatif 3. Tapi cuba tengok. Kawasan ni dekat kawasan positif. So, bukan negatif. So, 3. Kalau tengok nampak ni antara. Bila antara maksudnya dia punya range ni ialah antara 0 sampai 3. Si GH P per 2. So kalau GH kita tahu function pergi sini G. Okay, GX. So kita tahu sini P per 2 sebab ni ialah dia punya image. H ni ialah pantang balik. Sebab dia inverse matrix. So, image kepada yang dapat patah balik ni ialah P per 2. So, jawapan dia P per 2. Nombor 3, 10 orang pengakap terdiri daripada 6 orang lelaki dan 4 orang perempuan duduk mengelilingi sebuah unggun api dalam satu bulatan. Cari bilangan cara menyusun mereka jika tiada halangan. So, kita ada 10 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, biasanya kalau ada 10 tempat, apa yang kita buat? Kita buat N permutation. Right? But then, kalau kita ada bulatan, formula dia mestilah N tolak 1 tanda seru lah. Jadi, kita ada 10 orang. Jadi, 10 tolak 1 tanda seru sama dengan 9 tanda seru sama dengan. This one you can just use your calculator. Tekan calculator je. Okay. Sama dengan, okay, ni boleh guna kalkulator je. So, tekan kalkulator, tekan 9. Tekan tanda seru, nampak ni. Tekan shift, tanda seru. Nampak X tanda seru, dapat 362880. 362880. Okay. Ni yang A lah. Okay, untuk B, semua lelaki mesti diasingkan. Dia bulatan. Jadi, perempuan ni 4 orang. Okay.
Dan laki ni diasingkan, tak semestinya dalam bulatan. Jadi bila macam ni 1, 2, 3, 4 dan satu kawasan dia laki. Dia macam tu. Dan dia maksudnya 1, 2, sini ada 4, sini ada 1. Dalam bulatan tu ada 5, nampak ni. 1, 2, 3, 4, 5 bahagian. Jadi 5 tolak 1 tanda seru. Ni untuk yang dalam bulatan. Lepas tu lelaki ni diasingkan. Lelaki ni tak semestinya dia dalam bulatan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab dengan 6 tanda seru sama dengan 4 tanda seru. 6 tanda seru sama dengan, so guna kalkulator, 4 shift tanda seru darab dengan 6 shift tanda seru, tanda seru shift tanda seru X tanda seru sama dengan 17280. 17280. Sebab dia kata kenapa laki mesti diasingkan. So laki ni satu grup 6. Dia tak kira dalam bulatan. Perempuan ni kat sini. So 1, 2, 3, 4 ni kira 1, 5. Dalam bulatan mesti kena tolak 1. So 5 tolak 1 tanda seru. Lelaki pula 6 ni kira 6. So 4 tanda seru, 6 tanda seru dapat 17280. Okey, 98% daripada pelajar sebuah sekolah tertentu menghadiri aktiviti kokurikulum. Dipilih secara rawak, kebarangkalian semua hadir lebih daripada 0.6099. Cari N, diberi N bilangan pelajar dalam sekolah. Jadi bila hadir, P ialah 0.98 hadir. Jadi tak hadir sama dengan 1 tolak 0.98 dapat 0.02. Jadi formula dia NCR PR QN tolak R. Jadi R ni ialah berapa pelajar. Sekarang semua hadir. Semua ialah N. Sekarang NCN P R ni jadi N, QN tolak N. Nampak tak? NCN bila atas dengan bawah sama dia jadi 1. P kita 0.98 N. Q kita N tolak N jadi QN tolak N sama dengan 0. Sini ialah Q kuasa 0 dapat 1. Di mana ini ialah lebih daripada 0.6099. Jadi 0.98N lagi besar daripada 0.6099. Jadi nak selesaikan kita buat log 0.98N lagi besar daripada log 0.6099. Jadi bawa pergi depan, N log 0.98 lagi besar daripada log 0.6099. Jadi N lagi besar daripada log 0.6099 bahagi log 0.98. N lagi besar daripada, so tekan kalkulator. Okey, so bila log ni sama dengan log 10. Okey, daripada susah-susah tekan log 10 masuk nilai, kita boleh terus guna log sebab atas dengan bawah log sama lah. Okey, bila atas dengan bawah log sama, dia akan dapat jawapan sama lah. Tekan log. Okey, 0.6099 untuk bawah bahagi dengan log 0.98 tutup balik dapat 24.47. 24.47 dia mesti besar sinilah. Dia tak ada 24.47, jadi N akan jadi 25. Okey, jadi sekarang dia nak N. Kita dah jumpa N lah 25. B, Z ialah pemboleh ubah random variable of normal distribution lah. So ni Z, okay, dia nak cari Z lagi kecil daripada M. So sekarang ni salin soalan dulu. P, mana bawah ni lah. P, modular Z, okay, lagi kecil daripada M sama dengan 8. Lemak P, Z lagi kecil daripada negatif M. Okay, sekarang dia nak cari Z lagi kecil daripada M. Ni kena ingatlah kalau modulus. Kalau modulus ni, kalau Z, dia kalau lagi kecil, okay, so kita ada M kan. M boleh jadi positif dengan negatif. So dia akan satu negatif, satu
positif. Bila lagi kecil, dia dekat area dalam. Bila ni just nak ajar je lah. Kalau dia lagi besar, maksudnya ni negatif M, ni M, dia dekat bahagian luar. Ni dia punya luas. Sekarang kita punya ialah yang ni. Nampak Z lagi kecil daripada M. Jadi macam mana nak cari luas dalam ni? Okey. Luas dalam ni kita tahu ini ialah dekat dalam. Okey, P Z okey, sama dengan, jadi keseluruhan semua luas ialah 1. 1 tolak luas kat sini dengan luas dekat sini. Luas lagi kecil daripada negatif M sama dengan luas lagi besar daripada M. Jadi 2 tolak dengan, okey, dia macam ni, tolak dengan, okey, luas kan. Tolak dengan Z lagi besar daripada M, tolak dengan Z lagi kecil daripada negatif M. Di mana 1 tolak yang ni Z lagi besar daripada M. Luas yang lagi kecil ni sama dengan luas ni sebab kiri dengan kanan sama. Dekat bell shape graph ni, kiri dengan kanan luas sama, 0.5. Tolak dengan P Z lagi besar daripada M. So kita dapat 1 tolak 2 P Z lagi besar daripada M. Okay, ni baru sebelah sini. Okay. Sekarang Z lagi kecil daripada negatif M. Bila Z lagi kecil daripada negatif M, maksudnya luas kat sini. Luas kat sini sama juga dengan P Z lagi besar. Sini ialah P Z lagi besar daripada M. Nampak? Z lagi kecil daripada negatif M sama juga dengan Z lagi besar daripada M. Okay, so sekarang kita dah boleh buat persamaan. Okay, sini 1 tolak 2 P Z lagi besar daripada M kan sama dengan 8. Yang ni ialah P Z lagi besar daripada M. Nampak? Jadi kita boleh bawa sebelah sini. Bila negatif 2P, bawa sebelah sini dapat 10P Z lagi besar daripada M sama dengan, sini ialah 1. P Z lagi besar daripada M sama dengan 1/10 ataupun 0.1. Jadi benda ni boleh cari daripada kita punya table lah. Jadi table 0.1 so 0.1 kita nak cari nilai dia mana 0.1 dekat sini. So 0.1 ialah dekat sini, nampak 0.1003 tapi dia lebih 3. Jadi kena tolak 2, kena tolak tengah-tengah ni antara 1 dengan 2. Kalau dalam skema mana-mana 1 atau 2 dia accept, nak ambil yang tengah-tengah pun boleh 1/5. Jadi ini ialah, tengok sini ialah 1.2, atas ni ialah 8. 1.2815. M sama dengan 1.2815. Tapi kalau nak skema ni 1.281 diambil, 1.282 pun still acceptable. Okey. Okay, so kita dah ada nilai M. So P Z lagi kecil daripada M. So sekarang ni P Z lagi besar daripada M ialah 0.1. Jadi lukis lagi ke M kat sini. Lagi besar dari P Z lagi kecil daripada M sama dengan 1 luas keseluruhan tolak luas yang lagi besar daripada M ni. Jadi dapat 0.9. Okay, 5. Rajah 5 menunjukkan sebuah semi bulatan OABCD berpusat di O dan segitiga bersudut tegak ADE. Jadi kita ada segitiga bersudut tegak dengan semi bulatan. Dia kata panjang ED 10 cm, jejari 6 cm. So kalau ni 6 cm, ni pun mesti 6 cm. Hitungkan EAD dalam radian. EAD ni sudut dekat sini. Jadi kita tengok kita ada segitiga. Okay, di mana ni 10, ni ialah 12. Kita nak cari sudut kat sini. Bila ada sudut 90 darjah, boleh guna 3. Tak kisah nak guna formula apa, asalkan korang hafal formula tu. So, ni yang diorang guna. Saya tak handsome. Kalau saya handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Okay, T ni tentang, S ni sebelah,
H ni hypotenuse. Ataupun bahasa Inggeris saya suka guna So Cah Tua lah. So Cah Tua. Mana-mana. Asalkan korang ingat kat mana nak gunalah. Jadi sekarang ni sudut sini ni ialah bertentangan. T ataupun opposite. Ini ialah bersebelahan, adjacent ataupun sebelah tentang. So kita guna tangent. Okay, ataupun tangent. Ni bahasa Inggeris formula lah. So tangent theta sama dengan, so bertentangan 10/12. Kecilkan dapat 5/6. Tangent theta sama dengan 5/6. Theta sama dengan tangent inverse 5/6. Kita dapat, so tangent inverse 5/6. Shift tangent 5/6, 5/6. Ataupun boleh guna pecahan terus, kita dapat 39.81. So kita dapat 39.81. Okay. Tapi dia nak dalam radian. Bila dalam radian, macam mana nak convert jadi radian? So, nak convert jadi radian, kita kena darab dengan pi per 180. Jadi, 39.81 mana tadi? 39.81 ataupun 805. Okay. 39.81 darab dengan pi 3.142. Kalau nak guna pi kat sini pun boleh. Dia ada, kita terima kalau dia dah dekat-dekat tapi tak betul-betul sama tu, boleh diterima lah. Asalkan jalan kira betul. So, sama dengan 0.6949. 0.6949 radian. B, panjang dalam cm lengkuk CD. So, dia nak cari panjang lengkuk CD. Jadi, nak cari panjang lengkuk ni, arc CD ni, arc bulatan ni, S sama dengan A theta. Jadi, ini ialah CD. Di mana dia punya radius ialah 6, 6, 12. Dan theta ni ialah sudut dekat sini yang kita cari tadi. 0.6949. Jadi, sama dengan 12 darab 0.6949, kita dapat 8.3388 8.3388 cm. C, luas dalam cm rantau berlorek. Jadi nak kira luas ni, kita ambil yang paling besar, iaitu luas EAD. Paling besar. Lepas tu tolak dengan yang dalam ni. Kalau kita tengok dalam ni, kita tahu kita ada luas sektor A sama dengan separuh J kuasa 2 theta lah, ataupun half R square theta. Di mana ini ialah radius. Tapi radius ni dengan radius ni, sini memang dah pasti daripada dia punya diameter, tapi ini tak pasti. So tak boleh. So kita ambil yang pasti. Sini 6, sini pun mesti 6 cm. Okay. Kita tahu kalau sudut lengkuk yang sama, matematik form 3, lengkuk yang sama, kalau tarik sini 0.6949 radian, yang dekat sini mesti 2 kali ganda. Jadi sudut dekat sini ialah 2 theta. Jadi sekarang ni 2 theta sama dengan 0.6949 darab 2. Kita dapat, so 0.6949 darab 2 dapat 1.3898. 1.3898. Jadi tolak dengan luas yang ni. Okey, luas EAD tolak dengan luas sektor COD tolak dengan luas segitiga AOC. Jadi luas EAD sama dengan, so ni segitiga bersudut tegak, separuh darab panjang dia 12 darab lebar dia 10. Nampak panjang lebar. So potong-potong 5, 12 darab 5, 60. Luas COD sama dengan, so COD sama dengan separuh. So dia punya radius dia ataupun jari dia 6 kuasa 2, theta dia ialah 1.3898. Guna formula luas ni mesti kena guna dalam radian lah. So separuh darab 6 kuasa 2. So mana kalkulator tadi?
So, mana separuh darab mana tadi? 6 kuasa 2 darab 1.3898 darab 6 kuasa 2 darab 1.3898 sama dengan dapat 25.0164. 25.0164. So, L AOC sama dengan, jadi luas AOC ni guna formula solution of triangle. So, nak dapat luas segitiga, kita dah ada dua sisi. Ni 6 cm, ni pun 6 cm. Dan kita boleh cari sudut kat tengah ni. Nampak? Jadi, formula dia macam ni. Half AB sin C, di mana ini mestilah garis antara dua garis antara satu sudut ni. Garis antara satu sudut, satu A, satu B. So, kita dah ada 6, 6. Betul? 6, 6. Sekarang macam mana nak cari sudut ni? Kita tahu dekat sini, radian dia ialah, dekat sini radian dia ialah 1.38, 1.3898. Dan kita tahu ini ialah separa bulatan. Betul? Jadi, nak cari radian ni, satu bulatan, 2 radian. Separuh bulatan ialah 2. Okey, satu bulatan ialah 2 pi radian, betul? Separuh bulatan sama dengan pi radian. Jadi, kalau dalam radian sini ialah pi tolak 1.3898. Ini dalam radian. Yang guna formula dalam radian ialah bila kita guna formula dalam bab ni je. Tapi kalau guna bab untuk penyelesaian segitiga, kita kena tukar balik radian ni. Radian kena tukar balik jadi sudut biasa lah. So, nak tukar darab 180 per pi. Faham tak? Macam complicated sikit. Okay, so daripada sudut, daripada degree, kalau kita nak pergi radian, kita kena degree besar kan, nak pergi ke kecil kita kena darab dengan pi per 180. Daripada radian nak pergi balik ke degree, kita kena darab dengan terbalik kan. Radian ni kecil nak pergi besar, darab dengan 180 per pi. So, sekarang ni, so lupa tak sign kat sini, sama dengan, so just guna kalkulator. So, separuh darab dengan 6 darab 6, 6 darab 6 darab 6 kuasa 2 pun boleh. Sin. Okay, dalam sin tu, okay, ni sebab kita nak darab lagi dengan ni. So, kita buat kurungan kat sini. Kurungan dekat sini lah. Okay. So, kita buat kurungan. Pi 3.142 tolak 1.3898 tutup balik. Darab dengan 180 per pi. 180 per 3.142. Kita tutup balik lah. Tekan sama dengan, kita dapat 17.705. 17.705. Yang ni luas AOC. Jadi sekarang luas keseluruhan, luas berlorek sama dengan luas EAD tadi mana? 60 tolak 25.0164 tolak 17.705. Jadi kita dapat 60 tolak 25.0164 tolak 17.705. Kita dapat 17.2786 ataupun 17.279. Rajah 6A menunjukkan pandangan hadapan sebuah pintu. BAC sebahagian daripada graf. Okay. A ialah titik tertinggi dari DE. Okay, A titik tinggi, cari luas permukaan pintu. Jadi sekarang kita ada Y sama dengan 9 tolak X kuasa 2 per 6. Bila kita buat completing the square, kita tahu kan? Jadi negatif X kuasa 2 per 6 tambah 9 sama dengan negatif 1 per 6
X tolak 0 kuasa 2 tambah 9. Jadi titik tertinggi ialah 0, 9. Jadi sini titik tertinggi A ni ialah 0, 9. Nama 0, 9. Okey. Jadi dia kata find the surface area. Jadi sekarang ni macam mana kita nak, kalau kita nak kira daripada graf ni, kita tahu ni 9, ni 8.5, ni 0.5. Jadi ini ialah paksi X. Okey. Jadi nak kira luas, kita boleh guna pengamiran ataupun integration lah daripada sini sampai sini. Daripada B, titik B sampai titik C. Jadi kena tahu apa nilai X dekat titik B dengan titik C. Kalau kita tengok, ketinggian Y adalah 8.5. B dengan C ni, dekat B dengan C, Y sama dengan 8.5. Jadi kita boleh ganti untuk dapatkan nilai X. Bila Y sama dengan 8.5, X, so ni 8.5, jadi 8.5 sama dengan, so 9 tolak X kuasa 2 per 6. Jadi bila pindah, ini pindah sini, sini pindah sini, X kuasa 2 per 6 sama dengan X kuasa 2 pindah 8.5 pindah sini, 9 tolak 8.5 dapat 0.5 ataupun 1 per 2. X kuasa 2 sama dengan 6 darab 0.5 ataupun 6 darab separuh dapat 3. X sama dengan tambah tolak punca kuasa 2, 3. So B ni sama dengan punca kuasa 3, 8.5 negatif, dan ni C ialah positif punca kuasa 2, ini ialah 8.5. Jadi kita boleh buat pengamiran. Jadi Y sama dengan, yang penting kita kena tahu nilai X kalau kita nak buat daripada paksi X. Jadi daripada negatif 3 sampai 3. So kita punya tadi ialah 9 tolak X kuasa 2. 9 tolak X kuasa 2 per 6 dx. Bila kita buat pengamiran, yang tak ada X akan ada X. Yang ada X ni, kita akan tambahkan kuasa. X kuasa 2, 2 tambah 1, ni memang per 6. Lepas tu kita akan bahagikan dengan kuasa lepas kita tambah. Okay, di mana ni daripada 3 negatif 3. So sama dengan yang ni 9X tolak X cube per 18 per negatif set 3 sampai set 3. So kita ganti. So sama dengan 9 set 3 tolak set 3 kuasa 3 per 18 tolak, so kita ganti pula dengan negatif ni. So 9 negatif set 3 tolak negatif set 3 kuasa 3 per 18. So kita akan dapat, so benda ni boleh direct masuk dalam kalkulator je lah. Okay, so kalkulator ni, so kalkulator ni buat kurungan 9 darab set 3 tolak, okay, so kurungan, so 3 kuasa 3 kuasa 3 ni shift 3 per dengan 18 tutup tolak, okay, buka balik, sama juga 9 darab negatif shift apa pula, set 3 tolak, okay, kurungan negatif set 3 kita tutup kuasa 3 per dengan 18. So tutup balik. Sama dengan kita dapat 30.5995. Sama dengan 30.5995 ataupun 30.60. Okey, nombor 6, rajak 6B menunjukkan satu graf lengkung GX. Okay, yang lengkung ni GX. Okey. Dan garis lurus Y sama dengan Fx. So ni garis lurus Y sama dengan Fx. Okey, diberi 0 sampai H GX. So ni H. So sini H lah. 0 sampai H GX sama GX dx sama dengan 6. Okey.
Alright. So, apa lagi? Okey, dia kata lorekkan kawasan yang diwakili oleh 0 sampai H, Gx, Dx. So, kita tahu sini H kan. Jadi, ini ialah Gx. Bila Dx ni daripada paksi X, so dia daripada paksi X 0 sampai H. Jadi, ini ialah kawasan berlorek. Right. Okay, B, cari kawasan dalam sebutan M untuk kawasan yang dipatasi oleh paksi Y. Y sama dengan Gx dengan Y sama dengan Fx. So, yang kawasan yang dikelilingi oleh tiga-tiga ni. So, kita ada paksi Y kat sini. Lepas tu, Y sama dengan Gx ni, Gx. Dan garis lurus. So, dia tengah cakap pasal kawasan ni. Okay. Okay, so dia nak apa? Area. So, dia nak luas. Okay, so, dia nak luas yang ni. So, macam mana ni? Macam mana kita nak cari? So, kalau tengok ni, apa yang kita ada dekat sini? Kalau tengok sini, kita ada luas trapezium. Nampak tak? Kita ada luas trapezium kat sini. Ni kawasan berlorek kan? Okay, kita ada trapezium. Jadi, sama dengan luas trapezium tolak dengan, okay, kita ada, nampak? 0 sampai H, 0 sampai H, Gx, Dx. Nampak yang kita dah lorek siap-siap tadi. So, ni kawasan berlorek ni, di mana sini ialah 6. Jadi, sama juga dengan luas trapezium tolak dengan 6. Jadi, macam mana nak kira luas trapezium? Luas trapezium sama dengan separuh hasil tambah dua sisi yang sama. So, sini tinggi dia ialah 2M. Tambah dua sisi yang selari, sorry. So, tinggi ni pun ialah M. Lebar dia ialah H. So, sekarang ni kita dapat separuh 3M darab H. Okay, tapi sorry, ni tolak 6. Tapi sekarang ni macam nak kira, dia nak in term of M. Jadi, pemboleh ubah yang ada mesti M. H ni kita kena buang. Macam mana kita nak hapuskan H? So, kita tengok apa lagi yang dia bagi kita. Kalau tengok sekarang ni, kalau tengok kat sini, kita boleh buat dia punya gradient. Okay, jadi dia punya gradient ataupun M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi, dia punya kecerunan ni, kalau tengok, dia ada bagi 3 titik. Sini 8 sama dengan 8, 0. Sini sama dengan 0, 2M. Sini HM. Jadi, kita boleh buat. Di mana kita tahu kecerunan dalam satu garis ni ialah sama. So, sini 0 tolak M per Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sama juga dengan kecerunan daripada sini ke sini ataupun sini ke sini pun boleh. Nak guna mana-mana titik, 2 titik lah. So, ni ada 0, senang guna ni. 0 tolak 2M, 0 tolak 2M, 0 tolak 2M per 8 tolak 0. Okay. Jadi, kita boleh darab silang. So, ni negatif M. Darab silang, negatif M darab 8 dapat negatif 8M sama dengan si 8 tolak H darab negatif 2M. Negatif 8M sama dengan, so 8 darab negatif 2, negatif 16M, negatif H darab negatif 2M tambah 2M H. So, sekarang ni kita tak nak H, betul? Jadi, kita kena cari in term of H. 2MH sama dengan ni pindah sini, negatif 8 tambah negatif 16 pindah jadi positif. Negatif 8 tambah 16 jadi 8M. M boleh buang. 2H sama dengan 8. H sama dengan 8 bahagi 2 sama dengan 4. So, kita dah ada H. Bila kita ganti kat sini, sekarang hanya satu pemboleh ubah iaitu M. Jadi, sekarang 1/2 3M. H kita ialah 4 tolak 6. So, ni boleh buang 2. So, kita dapat 6. 3 darab 2, 6M tolak 6. 7. Ungkapkan fungsi dalam bentuk pintasan. So, soalan ni silap sikit sebenarnya. Kalau nak buat dalam bentuk pintasan, kena kuadratik lah, betul? Jadi, benda ni nampak tak ada kuasa 2. So, sini sebenarnya kuasa 2 dan sini ialah tambah. Baru kita boleh dapat jawapan yang dia bagi dekat dalam soalan kita, itulah.
Okey, jadi dalam bentuk pintasan, fx sama dengan negatif 2, x tambah 1/4 kuasa 2 tambah 49/8. So, kita kembangkan negatif 2. Bila kembangkan x kuasa 2, yang ni darab yang ni darab yang ni, 2 darab 1/4 darab x, kita dapat 2/4x. 1/4 kuasa 2 dapat 1/16 tambah 49/8. Okey, so yang ni sama dengan negatif 2. So, x kuasa 2 tambah 1/2x. Okey, yang ni ialah tambah 1/16. So, sekarang ni kita nak masukkan dekat dalam ni. So, sekarang ni yang kawasan kat luar ni kita darab dengan negatif 2. Jadi, nak masukkan dalam ni kena bahagi dengan negatif 2. Dia terbalik. Nak masuk dalam kena bahagi, nak keluarkan kena darab. So, bahagi dengan negatif 2 dapat 49/16. Okay, jadi kita dapat negatif 2, x kuasa 2 tambah 1/2x. So, 1 tolak 49 dapat 48/16. Ni dapat tolak 48/16. 2, so x kuasa 2 tambah 1/2x tolak 3 sama dengan negatif 2. So, ni nak buat yang darab silang tu boleh, ataupun ni dia boleh direct guna kalkulator lah. Okay, so cara tekan dia, tekan menu, pergi dekat equation. Okay, mana equation? A. So, kalau kalkulator saya ni tekan shift A lah. Shift A, alpha A. Sorry, alpha A. So, sekarang ni benda ni polinomial 2. So, kita masukkan 1/2 tambah 1/2 sama dengan ini ialah negatif 3. Okay, so kita dapat 3/2 dengan negatif 2. So, kita dapat sini ya. X sama dengan 3/2. X sama dengan 3/2 dengan X sama dengan negatif 2. So, ini kita patah balik lah. Kalau negatif 2, sini ialah X tambah 2. Kalau sini 3/2, 2 ni mestilah dekat depan, 2X positif, sini ialah 2X tolak 3. Okey, ni bentuk pintasan. B, diberi fungsi kuadratik dengan keadaan A. Okey, buat generalization terhadap bentuk graf apabila A berubah kepada negatif 8. So, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. So, A sama dengan negatif 1, B sama dengan 4, C sama dengan 12. So, benda ni kena ingat lah. So, C ni pintasan, B ni kedudukan dia sama ada kiri ataupun kanan paksi Y, dan A ni melambangkan kelebaran. Jadi dia kata apa jadi kalau A ni berubah kepada negatif 8. Jadi makin besar negatif, makin kecil graf. Jadi apa yang jadi dekat graf? Kelebaran graf akan berkurang. Okey. 2. Jika graf bergerak 5 unit ke atas, tentukan titik maksimum. Jadi kena carilah dia punya titik maksimum. So, sekarang ni mana lagi ruang yang ada? Okey. Fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12. So, kalau kita nak cari titik maksimum, kita kena jadikan x ni x kuasa 2 sahaja. So, kita keluarkan negatif x kuasa 2. Bila dah keluarkan negatif, sini akan jadi negatif 4x, negatif 12. So, kita buat squaring. So, x kuasa 2 tolak 4x. Tambah, kita buka kuasa 2, tolak kuasa 2, baru kita masukkan negatif 12. Dalam kotak ni ialah yang dekat x ni bahagi 2. Negatif 4 bahagi 2 dapat negatif 2. Negatif sini dengan sini mesti sama. So, negatif x. Okay, sekarang kita ambil yang ni dengan yang ni. X tolak 2 kuasa 2. Okay, kalau kembangkan memang akan dapat balik yang ni. Okay, just ingat macam tadi saya buat, bila yang lepas x, buka kuasa 2, tambah kuasa 2, tolak kuasa 2, yang tengah ni masukkan ni bahagi 2. Okay, baru kita sambung balik yang ni. So, negatif 2 kuasa 2, 4, tolak 12. So, sama dengan negatif
X tolak 2 kuasa 2, negatif 4 tolak 12 dapat negatif 16. Jadi kita keluarkan dia punya negatif 16 darab negatif 1 tambah 16. So sekarang kita tahu tinggi graf tu, tinggi maksimum graf ialah 16. Dia kata apa jadi bila naik 5 unit ke atas. Bila naik unit ke atas, mula-mula sekarang ni ialah X tolak 2, jadi X sama dengan 2, 16. Bila dia naik 5 unit ke atas, Y ni akan bertambah 5. Jadi 16 tambah 5 dapat 21. Jadi titik maksimum ialah, titik maksimum dia sekarang ialah 2, 21. 8. Dua titik mempunyai koordinat E, F. Jika C terletak pada garis pembahagi 2 sama serenjang ataupun perpendicular bisector EF, cari nilai T. T ni apa kat sini? Okay. So sekarang kita ada EF. So ini dalam 2, 4. Agak-agak je lah. Sini ialah 8, 6. EF 8, 6. So dia kata perpendicular bisector. Perpendicular bisector ni tengah-tengah ni sama ada atas atau bawah lah. Tapi kalau tengok 2 ni kat sini, so probably kat sini lah kan. Sini C dia maybe kat sini 2 T. So sini pun 2 kan. Okay, tak kisah lukis bawah pun tak apa, asalkan korang nampak dia sebenarnya kat mana lah. Right. Okay, cari nilai T. So macam mana nak cari nilai T? Mula-mula kita boleh cari titik tengah ni berapa. So titik tengah ni kita bagi M pun bolehlah, middle. Tak kisah korang nak kasih apa. Jadi M ialah tengah-tengah. Okay, jadi M ialah tengah-tengah. M sama dengan X1 tambah X2 bahagi 2, Y1 tambah Y2 bahagi 2. Jadi X1 kita tadi ialah 2 tambah 8 bahagi 2. Y1 ialah 4 tambah 6 bahagi 2. Kita dapat 10 bahagi 2, 5. Sekarang kita ada titik dekat sini, 5. Okay. Lepas tu sekarang ni apa lagi? Kita nak cari T. Apa yang T dekat sini kan? Apa lagi info yang kita boleh dapat untuk cari T? Bila kita tahu dia perpendicular bisector, dia 90 darjah. Dan kita tahu kalau 90 darjah, M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Kecerunan dia. Kita boleh cari kecerunan sebab kita dah ada, kita boleh cari M1 betul, M1 sebab kita ada 2 titik. Jadi M1 ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 sama dengan Y2 dekat sini, sini dan sini kemudian kan. So ni X1, Y1, sini X2, Y2. Jadi 6 tolak 4, 6 tolak 4 per 8 tolak 2. So, 6 tolak 4, 2. 8 tolak 2, 6. Kita dapat 1/3. Ini ialah M1. Sekarang kita boleh cari M2 dekat sini. M2 sama dengan negatif 1 bahagi 1/3 dapat negatif 3. So, sekarang kita dah tahu ini M2 sama dengan negatif 3. So, kita boleh cari sebab kita dah ada 2 titik. Jadi, negatif 3 sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Negatif 3 sama dengan, jadi Y2, so sekarang 2 titik ni, sini ialah, ni yang pertama, X1, Y1, ni X2, Y2, ni T jadi. Okay. Jadi Y2 tadi ialah 5. 5 tolak T per X2 ialah 5 tolak 2. 5 tolak 2. Jadi negatif 3 sama dengan 5 tolak T per 5 tolak 2 ialah 3. Bawa pergi sini. 5 tolak T sama dengan negatif 9. Jadi tukar tempat. T sama dengan 5 tambah 9 dapat 14. So T sama dengan 14. Okay, so sini T sama dengan 14. B. Satu titik A bergerak dari 2 titik tetap dengan keadaan jarak PR separuh jarak QR. Jadi PR ni separuh daripada QR. Jadi PR sama dengan separuh QR ataupun 2 PR sama dengan QR. Jadi P sama dengan 10, Q sama dengan 2 negatif 3.
Lepas tu R ni yang tak tahu ni kita buat X, Y. Jadi kita tahu jarak sama dengan punca kuasa 2 X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. So sekarang P dengan R 2. Jadi kita buat macam ni. Okey. X2 tolak X1. Jadi X untuk P ni ialah 1. Jadi kita guna X tolak 1 kuasa 2. Okey. Tambah Y tolak 0 kuasa 2. Sama dengan QR. QR ni punca kuasa 2. X tolak. X untuk Q ialah 2 kuasa 2. Tambah Y tolak. Ini ialah negatif 3 kuasa 2. Negatif 3 tutup kuasa 2. Jadi nak hilangkan punca kuasa 2 ni, kita kuasakan dua-dua tempat. Bila kita kuasakan, 2 akan jadi 4 dan punca kuasa 2 ni akan hilang. Jadi ni akan jadi X tolak 1 kuasa 2, Y tolak 0 jadi kuasa 2. Sama dengan ni pun sama. Bila kita kuasakan 2, punca kuasa, bila kita kuasakan 2, punca kuasa 2 ni akan terhapuslah. So ni akan jadi X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak tambah 3 kuasa 2. Jadi kita kembangkan 4. X tolak 1 jadi X kuasa 2. X kuasa 2, 2 darab negatif 1 darab X tolak 2X. 1 kuasa 2 tambah 1 tambah Y kuasa 2 sama dengan. So kita kembangkan ni X kuasa 2. 2 darab negatif 2 darab X tolak 4X. 2 kuasa 2 dapat 4. Tambah Y kuasa 2 dapat 2. 2 darab positif 3 darab Y dapat 6Y. 3 kuasa 2 dapat 9. So ni 4X kuasa 2 tolak 8X. 4 darab 1 tambah 4 tambah 4Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2 tolak 4X. 4 dengan 9 ni boleh gabung jadi 13 tambah Y kuasa 2 tambah 6Y. Kita bawa dekat satu tempat. So sini pindah sini sebab yang ni lagi besar. Jadi 4X kuasa 2 tolak X kuasa 2. Okay, kita pindah. Lepas tu Y, 4Y kuasa 2. Positif bila pindah jadi negatif. Okay, dah settle pindah. So negatif 8X. Yang ni bila pindah jadi positif 4X. Positif 6Y pindah jadi negatif 6Y. Lepas tu yang tinggal nombor sini ada positif 4. Positif 13 bila pindah jadi negatif 13 sama dengan 0. So dia akan jadi 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tolak 4X tolak 6Y tolak 9 sama dengan 0. Ni ialah persamaan lokus bagi R. Okey, 9. Panjang vektor K ialah 5 unit dan arahnya bertentangan dengan vektor ni. Cari vektor K. Jadi 1 negatif 2 ni macam ni, gerak 1 ke sini, 2 ke bawah, 1 negatif 2. Jadi sekarang ni dia bertentangan. Bila dia bertentangan dia macam ni. Jadi kita tahu K ni sama dengan, kita tak tahu berapa skala dengan ni. Tapi kita tahu pergerakan X dengan Y dia. Jadi sekarang dia naik atas dengan ke kiri. Dia terbaliklah. So 1 jadi negatif 1. Sini akan jadi 2 lah. Di mana ni sama dengan 5. Jadi nak cari jarak ni sama dengan sama dengan 5. Jadi kita tahu negatif M, 2M dengan 5. Jadi nak cari dia punya ni sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Negatif M kuasa 2 tambah 2M kuasa 2 sama dengan 5. Pindahkan kuasa 2 ni. M kuasa 2 tambah 2M kuasa 2 jadi 4M kuasa 2 sama dengan 25. 5M kuasa 2 sama dengan 25. M kuasa 2 sama dengan 25 bahagi 5 dapat 5. Jadi M sama dengan positif negatif 5. Tapi kita tengah cakap pasal skala. Bila skala tak boleh negatif. Jadi M sama dengan punca kuasa 2, 5. So tak negatif.
9. Kapal X meninggalkan pelabuhan O semasa laut tenang dengan had laju Vx. Masa yang sama, kapal Y berlayar dari pelabuhan P dengan had laju ni. Diberi vektor kedudukan pelabuhan P ialah yang ni. Okey. Selepas T jam, vektor kedudukan kapal X dibagi. Lepas tu dia kata apa vektor kedudukan kapal Y. Bila vektor mesti dari manalah? So daripada O. So kita tahu OX dia gerak daripada paksi X, betul? Dia gerak daripada O. OX sama dengan 6I tambah 8J, di mana kalau dalam jam kita kena darab dengan T. So kita tahu berapa X dengan berapa Y. Kalau untuk VY mesti daripada O juga. Sama juga dengan OP tambah dengan VY darab dengan berapa jam. Jadi OP sama dengan 25I tambah 10J tambah dengan VY kita negatif 4I tambah 4J T. Jadi 25I tambah 10J tolak 4 TI. So tambah dengan tambah 4TJ. So kita nak vektor dalam X dengan Y, kita gabungkan I dengan I. 25 tolak 4TI tambah 10 tambah 4TJ. Alright. So ni ialah kedudukan vektor Y. Dua, cari masa ketika X akan melanggar Y. So kita tahu dari O ni kita ada Vx. Lepas tu kita ada Vy yang gerak daripada P. So P ni kat mana? Maybe P kat sini. So kita ada Vy yang gerak daripada P. Vy ni negatif X dengan positif Y. So dia gerak sampai macam ni lah. Okay. Jadi dia kata bila ni gerak, ni pun gerak, ada satu masa di mana dia akan berlanggar. Jadi bila dia langgar tu mestilah dia punya X dengan Y dia sama. So tu yang kita akan buat, kita akan bandingkan X dengan X, Y dengan Y bila dia sama. So ni tadi 6I tambah 8J ataupun 6TI tambah 8J T. Bila sama kita akan bandingkan X dengan X ataupun Y dengan Y. Masih akan dapat. So 25 tolak 4T sama dengan, so I dengan I ini ialah 6T. So 4 pindahkan sini, kita dapat 10T sama dengan 25. Betul, jadi T sama dengan 25 bahagi 10 dapat 2.5. Kalau kita, so kita dapatlah T. Kalau kita nak ambil Y pun patutnya still akan dapat jawapan yang sama. So kita tahu 10 tambah 4T sama dengan 8T. So kita ambil J ni, tak ambil sebab J ni kita boleh buang nanti. So pindahkan sini, 4T sama dengan 10, T sama dengan 10 per 4 still dapat 2.5. So dia kata okey, dia nak T je ke? Okey, selepas T, okey, dia kata cari masa. So maksudnya T sama dengan 2.5. Lepas tu tengok ni kilometer per jam. So T ni tengah cakap pasal jam. So jawapan dia 2.5 jam. Selesaikan persamaan. Okey. Bila nak settlekan soalan log ni paling senang kalau kita kena tukar log yang sama, asas yang sama. Sekarang ni asas dia 2. So ni pun tukar 2, ni pun tukar 2. Jadi log 2 X kuasa 2 tolak 4 tambah 1 ni boleh jadi log 2 sama dengan, macam mana nak tukar log kalau nak tukar log 2 ni? Cara dia kita tahu log AB sama dengan log CB bahagi log CA. Ni formula dia. So tukar log, ni log yang kita nak tukar, ambil yang belakang. Log kita nak tukar, ambil depan. So kita nak tukar log 2, yang belakang dia ialah 2 tolak X per log 2, yang depan dia ialah punca kuasa 2. Okey. So kita boleh gabungkan sebab asas dia sama. So log 2, so sini akan jadi 2 X kuasa 2 tolak 4 sama dengan log 2 tolak X. So punca kuasa 2 sama dengan log 2 1 per 2.
di mana 1/2 ni boleh bawa pergi depan. So ni akan terhapus, jadi log 2, 2 tolak X per 1/2. Bila bahagi dengan pecahan sama dengan darab 2/1. Kan? Okay, macam ni. 1 bahagi 1/2 sama dengan 1 darab 2/1 dapat 2. So sama juga dengan kes ni. Log 2, 2X kuasa 2 tolak 4 sama dengan, tak apalah, saya tulis log 2, 2 tolak X per 1/2. Sama juga dengan log 2, 2X kuasa 2 tolak 4 sama dengan 2 log 2, 2 tolak X. Okay. Jadi 2 ni boleh bawa pergi belakang. Log 2, 2X kuasa 2 tolak 4 sama dengan log 2, 2 tolak X kuasa 2. Jadi ni boleh buang. So sekarang kita boleh kembangkan. Jadi kita kembangkan 2X kuasa 2 tolak 8 sama dengan, so kita kembangkan 2 kuasa 2 dapat 4. 2 darab negatif X darab 2 dapat negatif 4X. Lepas tu ambil yang belakang kuasa 2. So kita kumpul kat setempat. 2X kuasa 2 tolak X kuasa 2 dapat X kuasa 2. Semua pindah belah kiri ya. So ni negatif 4X jadi positif 4X. Dah bawa kita potong lah, takut terbawa. Negatif 8 kat sini. 4 pindah sebelah kiri jadi negatif. Negatif 8 tolak 4 jadi negatif 12 sama dengan 0. So negatif 12 sama dengan 6 darab 2. So yang ni positif. So X tambah 6. X tolak 2 sama dengan 0. So X sama ada negatif 6 ataupun 2. Tapi cuba tengok balik. Kalau X sama dengan 2, 2 tolak 2, 0. Kita tak boleh ada log apa-apa kosong. So yang ni tak boleh terima. So X sama dengan negatif 6. Okay, so yang ni X sama dengan negatif 6. B. Luas sebuah segi 4 tepat ialah 3 tambah set 3. Diberi panjang sisinya, cari lebar dalam bentuk set. So kita tahu kita ada segi 4 tepat. So ni X tak tahu. Lagi satu ialah 2 tambah set 3. Tapi kita tahu luas dia ialah yang ni lah. So kita tahu X darab dengan 2 tambah set 3 sama dengan 3 tambah set 3. Jadi dia nak width lah, lebar. Lebar dia X ni lah. X sama dengan 3 tambah set 3 bahagi 2 tambah set 3. Nak hapuskan set dengan bawah ni kena darab dengan dia punya conjugate. Maksudnya dia nombor yang sama, cuma operasi tengah berubah. Ni 2 tambah 3 dia akan jadi 2 tolak punca kuasa 2, 3. Ni pun akan jadi benda yang sama. Okey. Jadi 3 tambah set 3, 2 tolak set 3. Bawah akan jadi 2 kuasa 2 tolak set 3 kuasa sama dengan 3 darab 2, 6. 3 darab negatif set 3, negatif 3 set 3. Lepas tu set 3, positif set 3 darab 2 dapat 2 set 3. Set 3 darab negatif set 3, negatif set 3 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2, 4. Tolak ni akan hilang. Tolak 3 dapat 1. Semua per 1, maksudnya dah tak ada pecahan lah. Jadi sekarang set 3 kuasa 2 ni sama dengan 3. 6 tolak 3 dapat 3. So set 3 ni pun ada set 3, jadi kita boleh tambah atau tolak lah. Negatif 3 tambah 2 dapat negatif 1. So inilah jawapan dia. Okey, 11. So dia kata diberi tangent yang ni sama dengan yang ni. Tanpa guna kalkulator, cari tangent 30 dalam bentuk P tolak Q, di mana P dan Q ialah pemalar. Dia nak bentuk macam ni lah. So tangent 30. Kita tengok tangent A per 2 sama dengan 1 tolak sin A per cos A. Jadi tangent 30 sama dengan 60 bahagi 2. Betul? So A kita ni 60. 1 tolak
sin 60 per cos 60. Okay. So, masa nak kira tak ada guna kalkulator ni. Lukis segitiga. Okay, semasa ni segitiga. Kalau semua sama, 2, kita dapat. So, 60 darjah, semua sudut 60 darjah sebab sisi dia semua sama. So, kalau kita bahagi 2 ni, kita dapat segitiga bersudut tegak. Betul? Di mana kalau sini 2, sini 1, sini ialah 2 kuasa 2 tolak 1 kuasa 2, kita dapat punca kuasa 2, 3. So, guna formula 3, saya tak handsome. Kalau saya handsome, tentu tak single. Tak kisah nak guna formula apa, asal korang ingat. So, sekarang ni, kita nak sin 60. Jadi, sin 60 sama dengan tentang bagi hipotenus. So, tentang ialah punca, nampak? Tentang sin 60 sama dengan tentang ialah sek 3 per 2 hipotenus. Cos 60 sama dengan cos ialah cos sebelah bahagi dengan hipotenus sebelah ialah 1 per 2. So, kita ganti 1 tolak sin 60 ialah sek 3 per 2 per 1 per 2. Kita nak gabung, samakan penyebut. So, 2 tolak sek 3 per 2 bahagi 1 per 2. So, ni kita boleh ni. Kita dapat 2 tolak sek 3. Alright. Dia kata seterusnya selesaikan tangent A sama dengan cos A. Tangent A per 2 sama dengan cos A. So, sebenarnya soalan ni salah lah. Kalau kita ganti balik, kita tak dapat jawapan. Tapi just kalau ada soalan macam ni, saya tunjuklah macam mana nak kira lah. Dia kata kalau tangent A sama dengan cos A. Jadi tadi dah bagi tangent A per 2 sama dengan 1 tolak sin A per cos A, betul? Sama dengan cos A. Kita bawa pergi tepi. 1 tolak sin A sama dengan cos kuasa 2A. So, sekarang sini ada sin. Kita nak kira dia, kita kena samakan dia lah. So, ni nak jadikan sin. Kita tahu cos kuasa 2A tambah sin kuasa 2A sama dengan 1. Jadi, cos kuasa 2A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. Okay. Jadi, 1 tolak sin A sama dengan 1 tolak sin kuasa 2A. So, kita bawa setempat. Sin kuasa 2 pindah sini. Sin kuasa 2A tolak sin A. So, sini 1 dengan 1 ni, 1 tolak 1 akan jadi kosong. Okay, so kita boleh keluarkan muat tak ni? Sin A tolak 1 sama dengan kosong. So, sin A sama dengan kosong. Sin A sama dengan, sin A tolak 1 sama dengan kosong. Sin A sama dengan 1. So, ni kena ingat lukis graf macam mana. Kalau graf sin, alamak muat tak? Kalau graf sin bentuk dia macam ni. Bila dia kosong, sini 180 dengan 360. Jadi, maksudnya A sama dengan 90 dengan 360. Bila A sama dengan 1, maksudnya paling tinggi sini ialah 90. A sama dengan 90. Sorry, ini 180 tadi. 180 dengan 360. Jadi, A sama dengan 90, 180, 360. Kalau ada soalan macam ni, selesaikan macam ni. Tapi actually soalan ni salah. Sebab kalau kita gantikan balik, belah kanan tak sama dengan belah kiri lah. Right. 12. Hitung bilangan sebutan N. 12. Hitung bilangan sebutan N bagi. So, kita ada 2Pi kuasa 2, 2Pi kuasa 2, 5Pi kuasa 2, 8Pi kuasa 2, 92Pi kuasa 2. Kalau tengok dia ni makin menaik. So, ni aritmetik lah. So, kita tengok A sama dengan 2Pi kuasa 2. B sama dengan beza antara term ke term. Jadi, 5Pi kuasa 2 tolak 2Pi kuasa 2 sama dengan 3Pi kuasa 2. 8 tolak 5 pun dapat sama lah. Okay. So, A dengan D. So, kita tahu Tn sama dengan A plus N tolak 1 D. Ni formula dia lah. Tn ni term ke berapa? So, kita tahu ini ialah 92Pi kuasa 2 sama dengan A ialah 2Pi kuasa 2 tambah N yang kita tak tahu. N tolak 1. D ialah 3Pi kuasa
2. So kita kembangkan 92 Pi kuasa 2 sama dengan 2 Pi kuasa 2 tambah 3N Pi kuasa 2 tolak 3 Pi kuasa 2. Jadi kita buat setempat 3N Pi kuasa 2 sama dengan 92 Pi kuasa 2. Yang ni bawa dia tolak. Sini pun bawa pergi sebelah kiri jadi tambah. Pindah kawasan kan, negatif jadi positif, positif jadi negatif. 92 tolak 2 90, 90 tambah 3 jadi 93 Pi kuasa 2 sama dengan 3N Pi kuasa 2. So sini boleh potong. Okey, jadi N sama dengan 93 bahagi 3, kita dapat 31. Jadi sekarang dia nak N. N sama dengan 31. B. Sebutan ke-9 satu janjang aritmetik ialah 36. B. Sebutan ke-9 satu janjang aritmetik ialah 36. So dah tahu T9 sama dengan 36. Hasil tambah 19 sebutan pertama S19 sama dengan 760. Hitung hasil tambah 5 sebutan selepas sebutan ke-19. Maksudnya dia nak sebutan ke-20 sampai sebutan ke-24. Okey. Nak kira ni sama juga dengan S24 tolak S19 yang pertama. So nak kira S24 ni kena ganti dalam formula. Sn sama dengan N per 2 2A tambah 6 tolak 1D. Jadi nak gantikan kena tahu A dengan D dulu. Okey. So tengok apa yang dia bagi. Dia bagi T9 sama dengan 36. Jadi Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. T9 sama dengan A tambah 8D sama dengan 36. Ini yang pertama. Okey. Lepas tu S19. S19 sama dengan N per 2, 19 per 2, 2A tambah N tolak 1, 19 tolak 1 dapat 18, D kita tak tahu sama dengan 760. Lepas tu, kita 19 per 2 ni bawa pergi belah kanan, 760 bahagi 19 per 2 kita dapat 80. So 2A tambah 18D sama dengan 80. Jadi kita boleh buat persamaan serentak. So kita samakan A. Jadi A ni darab 2 atas ni. So ni kita darab dengan 2. Jadi 2A tambah 16D sama dengan 36 darab 2 dapat 72. So ni 2A tambah 18D sama dengan 80. Kita nak hapuskan A, kita kena tolak. Atas tolak bawah boleh, bawah tolak atas boleh. Jadi saya nak buat bawah tolak atas. Sebab yang ni kita nak dapat positif. 18 tolak 16 dapat 2D sama dengan 80 tolak 72 dapat 8. D sama dengan 4. Okey, dapat D boleh cari A. A tambah 8D sama dengan 36. Jadi A sama dengan 36 tolak 8D sama dengan 36 tolak 8, 4. Sama dengan 36 tolak 32 dapat 4. Okey. So sekarang kita dah ada A dengan D, bolehlah ganti dalam persamaan. So S24 sama dengan 24 per 2 N kita ni 2A. A kita ialah 4 tambah N tolak 1, 23 sebab 24 tolak 1, 23. D kita ialah 4 juga. S19 tadi kita dah dibagi 760. So ni kira lah. So 12 darab dengan 8 tambah 23 darab 4 tolak 760. Masukkan dalam kalkulator, kita dapat so kita masukkan 12 darab 8 tambah 23 darab 4 tutup balik tolak 760. Kita dapat 440. Jadi jawapan dia 440. 13. Ada 40 biji guli berbentuk sfera jejari X. Lepas tu ada 60 biji guli berbentuk sfera jejari YCM. So bentuk sfera lah.
Dia kata X tambah Y sama dengan 15 dan X tak sama dengan Y. Okey. Cari nilai X dan Y dengan keadaan jumlah isi padu minimum. So, isi padu ialah minimum. Maksudnya, okay, kita ada X dengan Y kan. Sama ada dV per dx sama dengan kosong ataupun dV per dy sama dengan kosong. So, kalau ni kita dapat Y dan kita cari X. Kalau ni kita dapat X dan kita cari Y. Mana-mana pun boleh. So, kita cari V dulu. V ni ialah volume ataupun isi padu. Jadi, V sama dengan, okay, dia kata sfera. Sfera ni isi padu dia 4/3 pi J kuasa 3. Ataupun pi R cube. Okay. Jadi, kita ada dua sfera kan. So, ini yang ada 40 biji ni, dia punya semua isi padu sama dengan 40 darab 4/3 pi X kuasa 3 untuk yang jari X. Lepas tu kita ada 60 4/3 pi Y kuasa 3 untuk yang Y. So, kalau gantikan ni dapat 160/3 pi X kuasa 3. Yang ni boleh kecilkan jadi tambah 80 pi Y kuasa 3. So, bila nak kira ni mesti dV per dx ataupun dV per dy. Tak boleh ada dua pemboleh ubah lah, macam kita ada X dengan Y sekarang. So, kita kena ganti. Dia ada bagi X tambah Y sama dengan 15. X sama dengan 15 tolak Y. So, kita ganti X sama dengan 15 tolak Y ataupun Y sama dengan 15 tolak X. Mana yang nak senang ganti? Kalau saya rasa senang ganti Y. Sebab sini ada pecahan yang tak boleh dikecilkan kan. Tak kisah. Still akan dapat jawapan sama. 160/3 pi X kuasa 3 tambah 80 pi Y ialah 15 tolak X kuasa 3. So, sekarang kita dah ada V dalam X. So, kita boleh buat dV per dx. Jadi, dV per dx sama dengan, okay, bila kita differentiate, kita akan ambil yang kuasa. Kuasa bawa pergi depan. So, kuasa bawa pergi depan dan kuasa akan tolak 1. Bila bawa pergi depan, darab 160/3 pi dan kuasa tolak 1. 3 tolak 1 dapat 2. Tambah, okey. Kalau yang ni pula, kalau kita ada kurungan ada kuasa, kuasa bawa pergi depan dulu. So, 3 darab dengan 80 pi. Lepas tu 15 tolak X. Kuasa ni akan 3 tolak 1 jadi 2. Lepas tu jangan lupa untuk kita differentiate dalam ni pula. Jadi bila kita buat pembezaan dalam ni, 15 tolak X, bila kita buat pembezaan akan dapat negatif X jadi negatif 1. Okay, tutup. Sama dengan, so ni dengan ni dah cancel. So 160 pi X kuasa 2. So yang ni 3 darab 80, 240 darab dengan negatif 1. Jangan lupa tadi negatif 240 pi. So, yang ni ialah 15 tolak X kuasa 2. So, kalau kita bawa pergi, kalau yang ni kita pindah belah sini, 240 pi 15 tolak X kuasa 2 sama dengan 160 pi X kuasa 2. So, sekarang pi ni kita boleh buang. Pi kita boleh buang. So, ni kita boleh kecilkan. 24 dengan 16 ni kita boleh bagi 8. Jadi, 3. 15 tolak X kuasa 2 sama dengan 16 ni bahagi 8 dapat 2 X kuasa 2. So, kita kembangkan 15 kuasa 2, 225. 2 darab negatif 1 darab negatif 1x darab 15, 2 darab 15 dapat 30, negatif 30x. So, kita kuasakan 2 tambah x kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 2. So, kita kembangkan 3 darab 2, 25. Kita dapat 675. 675 tolak 90x tambah 3x kuasa 2 sama dengan 2x kuasa 2. Jadi, sekarang ni kita pindahkan sini belah kiri. 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 2, x kuasa 2 tolak 90x tambah 675 sama dengan 0. So, benda ni kalau kita nak faktorkan pun tak boleh. So, just guna formula. X sama dengan, formula dia x sama dengan
negatif B plus minus penunjuk kuasa 2, B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. So, ni A kita, ni B kita, ni C kita. Jadi, B kita ni negatif B, negatif 90 plus minus punca kuasa 2, negatif 90 kuasa 2 tolak 4A kita 1, C kita 675 per 2A. 2A kita ialah 1. Okay, jadi kita dapat 8.258 dengan 81.742. Tapi kalau kita tengok tadi, X tambah Y sama dengan 15. Okay, X tambah Y sama dengan 15. Lepas tu benda ni ialah jari. Kalau 81 ni dah sasar akan jadi negatif. So, salah. So, kita hanya accept yang ni. Kalau X kita sama dengan 8.258, jadi Y kita sama dengan 15 tolak X. Y sama dengan 15 tolak 8.258. Alamak, mana ni? Tak nampak. Okay. So, 15 tolak 8.258 kita dapat 6.742. So, ni actually saya masuk dalam formula ni. Saya direct kira guna kalkulator je lah. Senang. So, ni lah jawapan dia. Y dan ni ialah jawapan X. Okay, 14. Lakarkan graf pada paksi diberikan dengan keadaan A lagi kecil daripada kosong dan B lagi besar daripada kosong. Okay, so sekarang kita Y sama dengan AX kuasa sama dengan AX kuasa 2 tambah B. So, kalau kita tengok sekarang ni, paksi X dia yang ni. Paksi Y dia yang ni. So, Y sama dengan MX tambah C. Di mana X dia ialah X kuasa 2. Dan Y dia ialah Y2. Maka kita boleh buat dia garis lurus. So, dia garis lurus. So, apa lagi info yang dia bagi tadi? A lagi kecil daripada kosong, A lagi kecil daripada kosong, B lagi besar daripada kosong. Bila B lagi besar daripada kosong, B ni sama dengan C ataupun pintasan. Pintasan dia positif kat sini, B kita. Lepas tu, bila A lagi kecil daripada kosong, maksudnya ini dia punya kecerunan menurun. Dia menurun dan lalu dekat B. So, dia macam ni. Alright. B darjah 13 menunjukkan graf Y sama dengan X kuasa 2 tambah MX. Okay, dia kata dia bagi graf jadual Y per X melawan X diperoleh seperti jadual berikut. Okay, so graf ni Y per X. So, yang dia bagi dekat graf ni Y sama dengan X kuasa 2 tambah MX. Kalau Y per X sama dengan X tambah, so ni bahagi X dapat X, bahagi X dapat M. So, sekarang kita ada nilai Y per X dengan X. So, kita boleh ganti. So, sekarang kalau kita ganti yang mula-mula ni, bila Y per X negatif 5, yang ni P. So, negatif 5 sama dengan X tadi ialah P tambah M. Ni yang pertama. Kalau yang kedua, bila kita ganti tadi, kalau Y per X sama dengan K, K sama dengan negatif 2, X negatif 2 tambah M. So, ni yang kedua. So, tak cukup ni. Kita ada 3. Kita ada 1, 2, 3 pun boleh ubah. So, kena ada 3 persamaan. Apa lagi persamaan yang kita boleh buat? So, kita tengok daripada sini. Kita ada titik kat sini, di mana sini ialah negatif 4. So, negatif 4, koordinat dia ialah negatif 4, 0. Jadi, Y sama dengan X kuasa 2 tambah MX. So, ni negatif 4, 0, di mana sini X, sini Y. Kalau kita ganti 0 sama dengan X ialah negatif 4 kuasa 2 tambah M negatif 4. So, 0 sama dengan 16 tolak 4M. 4M sama dengan 16. M sama dengan 16 bahagi 4. Kita dapat 4. Sekarang kita dah ada M. So, kita boleh ganti. So, M sama dengan 4. So, yang pertama ni, P negatif 5 sama dengan P tambah M. P sama dengan negatif 5 tolak M. Sama dengan negatif 5 tolak 4 dapat negatif 9.
P sama dengan negatif 9. Lepas tu K sama dengan negatif 2 tambah M. K sama dengan negatif 2 tambah 4. Kita dapat 2. Jadi K sama dengan 2. Fifi, seorang ahli kimia, mempunyai 3 jenis larutan. Larutan yang pertama mengandungi 10% asid. Larutan kedua mengandungi 40% asid, manakala larutan ketiga ada 60%. So ada 10%, 40% dengan 60%. Suatu hari Fifi ingin membuat larutan menggunakan 3 jenis larutan. Fifi ingin menyediakan 500 liter campuran larutan yang mengandungi 45% asid. Bekalan larutan yang mengandungi 10% asid ialah 2 kali bekalan yang mengandungi 40% asid. Bolehkah anda mencadangkan berapa isi padu setiap larutan yang perlu digunakan oleh Fifi? Jadi macam mana? Kita bagi huruf dulu. So, kita ada 10%. So sekarang kita ada 10%, 40% dengan 60%. So kita bagi X, Y, Z lah. Senang. Nak kasih A, B, C apa pun tak kisah. Huruf yang senang lah. Okay. So sekarang kita ada X, Y, Z. So ni larutan 10%, larutan 40%, larutan 60%. Kita tahu dia nak buat 500 liter. Jadi larutan X tambah larutan Y tambah larutan Z, kita dapat 500 liter. Lepas tu dia nak buat 45% asid. Macam mana nak buat 45% ni? So sekarang kita tahu ni X ni ialah 0.1X tambah 0.4 sebab 40%, Y tambah 60% Z sama dengan, bila tambah semua 500 kan, tapi sebab kita nak 45%, kita kena darab dengan 0.45. Jadi 500 darab 0.45, kita dapat 225. Jadi 0.1X tambah 0.4Y tambah 0.6Z sama dengan 225. So ni persamaan kedua. Kita ada X, Y, Z, mesti ada 3 persamaan. So yang ketiga, dia kata 10% asid 2 kali bekalan yang mengandungi 40%. Jadi kita tahu 10% asid ni, X ni sama dengan 2Y. So kita dah ada 3 persamaan. Bila ada 3 persamaan, baru kita boleh kira. Okay, sekarang kita dah ada X. Bila kita gantikan X, kita boleh hilangkan X. So kita hilangkan X. So kita gantikan dalam 1 dengan 2. So X sama dengan 2Y. So kita ganti yang pertama tadi, 2Y tambah Y tambah Z sama dengan 500. 3Y tambah Z sama dengan 500. Yang keempat. Okay, lepas tu kita gantikan dalam ni, X sama dengan 2Y. Jadi 0.1 X ni sama dengan 2Y tambah 0.4Y tambah 0.6 Z sama dengan 225. Jadi 0.2Y tambah 0.4Y tambah 0.6 Z sama dengan 225. 0.6Y tambah 0.6 Z sama dengan 225. Jadi kita nak hilangkan pecahan ni, 225 boleh bagi dengan 0.6 tak? Okey. 225 boleh bahagi dengan 0.6. Bila boleh bahagi dengan 0.6? Maksudnya 0.6Y bahagi 0.6 dapat Y. 0.6Z bahagi 0.6 dapat Z. 225 bahagi 0.6 dapat 375. Kita ada persamaan ke-5. Sekarang Y dengan Z. Bila kita ada 2, kita boleh cari persamaan serentak. Jadi tengok, 3Y tambah Z sama dengan 500. Y tambah Z sama dengan 375. Nak cari Z, kita boleh tolak je. Atas tolak bawah atau bawah tolak atas, dia dapat jawapan sama. Tapi saya suka yang besar tolak kecil. 2Y 500 tolak 375 dapat 125. Y sama dengan 125 bahagi dengan 2, kita dapat 62.5.
So, X sama dengan 2Y. X sama dengan 62.5 darab 2. Kita dapat balik 125. So, Z tadi, mana Z? Yang mana senang? Y tambah Z sama dengan 375. Z sama dengan 375 tolak Y ataupun 375 tolak 62.5. So, guna kalkulator 375 tolak 62.5. Kita dapat 312.5.